insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil-qubur wa tamam bil-syurwa ila hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, termasuklah pada malam ini nikmat hujan, nikmat yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyuburkan muka bumi ini. Dan semoga dengan majlis ilmu kita pada hari ini, rohani kita dan hati kita pun sekali subur di dalam mengingati Allah dan Rasul. Dan semoga kita disebut-sebut nama oleh Allah Subhanahu wa taala supaya keberkatan itu berpanjangan sehingga ke hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, apa tadi ingat gelap tadi, saya nak lari dah. Tu gelap kalau lari susah nak dikesan lah. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan juga pada kita untuk meneruskan pengajian dalam kitab fiqh Safinatun Najat. Kita teruskan apa supaya tidak buang masa, kita nak baca banyak sikitlah. Sebab kita pun sebulan sekali, kita kasih insya-Allah hari ini dalam 2-3 bab lah, untuk kita fahami dan untuk kita dalami insya-Allah. Sampai mana rasanya yang kat sini ni? Yang last ada Mustafa ada datang last. Baru masuk. Oh dah habis. Oh lepas tu. Mana ni? Pembatalan wudu. Oh sekarang batal wudu. Sekejap, ini tak ada pasal. Batal wudu Nawaqidul wudu. Ya betul. Situ. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada sebanyak 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-kharij min ihdas sabilain, yaitu sesuatu yang keluar daripada salah satu dua jalan, minal qubul wad dubur. Sama ada jalan itu kemaluan depan, iaitu zakar ataupun farash, ataupun kemaluan belakang yang dinamakan dubur. Laki nama dubur, perempuan pun nama dubur juga. Yang depan ada beza, laki zakar, perempuan farjul mar'ah. Maka kalau keluar sesuatu, dia kata hatta pun rihun, iaitu angin. Hatta pun yang keluar itu angin. Maknanya dia bagikan misal dengan sekecil-kecil misal, tuan-tuan. Ya, apa pun yang keluar, ataupun yang keluar tu angin. Angin ni dia tak ada jirim. Kita terasa tapi dia tak ada jirim. Itu satu benda yang unik ciptaan Allah lah. Tapi bukan angin yang ni saya maksudkan, angin luar tu pun kan kita tak boleh nak sentuh, kita tak boleh nak pegang. Tapi bila dia bertiup, kita terasa. Maka fahamlah bahawasanya angin itu kalau keluar pun membatalkan wudu daripada kemaluan yang hadapan ataupun belakang,
Apatah lagi kalau yang keluar itu benda yang berjirim. Benda yang berjirim. Sama ada jirim itu keras ke, ataupun basah ke, ataupun jirim itu jenis kering ke, ataupun rapuh ke, maka akan membatalkan juga wuduk kita. Au ghairuhu, ataupun selain daripada angin. Yang macam apa saya sebutkan tadi, illal mani, melainkan air mani. Maka air mani dia tidak membatalkan wudu, dengan syarat tidak dikeluarkan dengan sengaja ataupun berjima. Berjima tu melampau lah, sebab dah masukkan zakar dalam faraj perempuan, secara tak langsung kita menyentuh perempuan. Adapun jikalau dia keluar dengan secara tidak sengaja, misal kita tengah tidur tapi tidur duduk, tidur baring batal. Kita tengah tidur duduk, tengah tidur tu keluar air mani. Mungkin dia mimpi ke, tak mimpi ke, tiba-tiba dia bangun, dia tengok ada air mani. Maka fahamlah di situ dia tu wajib mandi. Tapi wuduk tak batal. Mungkin kita tertanya, apa fungsi dia Ustaz wuduk tak batal tapi wajib mandi? Itu masalah kita. Kita ni memang suka himpunkan semua perkara. Kalau jamak mesti qasar. Kalau qasar mesti jamak. Jamak lain, qasar lah. Wuduk lain, mandi wajib lah. Cahaya yang Allah turunkan pada wuduk itu, dia benda yang lain. Cahaya yang Allah turunkan pada mandi wajib, dia benda yang lain. Mungkin kita dah tak ada cahaya yang pada mandian wajib kerana kita sedang janabah, tapi kita ada cahaya, kita sedang berwuduk. Berapa ramai orang yang berwuduk di akhirat nanti, yang mana dia itu diberikan, orang kata gambaran-gambaran yang hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia turun ke padang mahsyar. Itu satu fadilat yang besar. Jadi patut kita nampak dekat situ, walaupun aku kena juga mandi wajib, tapi aku itu masih kekal di dalam wuduk, maka ada rahmat yang datang daripada saluran wuduknya. Boleh faham? Tapi air mani je. Kalau keluar benda lain, walaupun benda tu orang kata berfungsi, maka tak boleh. Faham tak ni tuan-tuan? Misalnya kita buang air besar ke, terkeluar benda-benda yang orang kata yang tu, bangku sekolah ke apa ke, bantai je lah, faham Saya pun tak tahu nak kata berfungsi sangat dan pelik sangat. Yang ini batal tak Ustaz ni, boleh buat meniaga ni? Tak batal. Sebab apa? Sebab dekat situ batal. Sebab apa? Sebab dekat situ keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Apa-apa yang keluar. Boleh faham tuan tuan misalnya tiba-tiba kamera rosak, terfikir sampai buang air kecil keluar wayar kamera misalnya, buang air besar keluar kamera, mana nak tahu karamat? Mana kita nak tahu, nampak wuduh lah, nampak pelik lah. Tapi benda sekarang, zaman sekarang, kalau kaitkan pula dengan kudrah Allah, maka boleh sahaja benda-benda macam tu berlaku, maka tetap juga batal. Yang tak batal air mani je kalau keluar. Ataupun kita berjalan-jalan, jenis orang dia mungkin ada penyakit ke, dia penyakit, mungkin badan dia tak berapa kuat, lutut dia terlanggau dinding, terkeluar air mani. Yang itu pun tidak membatalkan wuduk. Sebab apa? Sebab keluar tanpa sengaja. Tapi kalau dengan sengaja, maka batal wuduk. Boleh faham sengaja tak sengaja ni macam mana Ustaz? Iaitu dengan bersentuhan. Kalau dia tengok orang tiba keluar macam tu pun tak batal wudu. Baik, terus. Wa zawalul aqli binaumin aw ghairihi, dan seterusnya, kalaulah dia hilang akal dengan sebab tidur ataupun selain tidur. Illa, melainkan tidur yang qa'idin mumakkinin, yang tetap maq'adahu, punggungnya itu, minal ard, daripada bumi. Jadi kalau kita tidur duduk tak ada masalah, walaupun tidur tu disebutkan juga sebagai hilang akal.
Cuma tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dengan tidur tetap macam tu dimaafkan kerana tidak mungkin akan terkeluar angin daripada saluran punggung kita. Maksudnya secara tak langsung, kalaupun dia tidur berbaring ke ataupun mengiring ataupun tidur berdiri, kalau jenis yang boleh tidur berdiri, dia tidur sebenarnya tak boleh berdiri, dia mesti akan jatuh. Kalau masalah dia tidur berdiri, maka dekat situ akan membatalkan juga wuduk dia. Tapi ustaz, saya dah salotip lubang punggung saya, dia kata. Misal nak kata memang takkan keluar. Yang seorang pula lagi, ustaz, lubang punggung saya dah guna gam gajah, jadi memang takkan keluar, ustaz. Dia bukan kira keluar tak keluar, dia kira kita ikut amar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi suruh tidur duduk. Maka kalau kau guna pun alatan lain, hatta pun kita sumbat sesuatu kat dalam tu, maka tetap juga membatalkan kalau kita tidur baring ataupun tidur yang selain daripada duduk tetap. Seterusnya macam tu juga hilang akal, gila, batal apa lagi, pengsan, batal wudu. Apa lagi? Sawan, batal wudu. Apa lagi? Histeria. Yang histeria betul lah, bukan bohong. Batal wudu. Apa lagi tuan-tuan? Cepat tuan-tuan. Ni belum apa-apa dah ada rupa histeria. Itu nanti, ni kira hilang akal. Woi, ni kalau sentuh laki perempuan pun hilang akal, ni bahaya ni. Ni hilang akal je. Ni belum bab sentuh lagi. Apa lagi yang kira hilang akal juga? Hilang akal bukan pelupa, hilang akal. Ni kan kita tanya kawan kita, sekarang pukul berapa? Tadi anak tengok jam dah lupa pula. Ni hilang akal ni, batal wuduk entah ni. Tak, bukan, itu lupa. Jadi orang yang ada penyakit amnesia. Saya main sebut je lah ni, amnesia tu kan. Yang ada penyakit lupa. Bukan nyanyok tu dia dah kira macam hilang akal. Dia bukan setakat lupa biasa, dia lupa yang memang hilang akal tu. Kadang dia pakai slipper kat tangan, ataupun sebagainya lah. Baik. Maka kalaulah dia tu hilang akal, terbatallah dia punya wudu. Terbatal dia punya wudu. Melainkan hilang akal yang duduk tetap punggung dia. Macam tuan-tuan tu duduk tetap punggung. Nak bersandar tak apa, boleh. Nak angkat satu kaki, yang penting punggung tetap, boleh. Nak angkat dua-dua kaki pun boleh. Tapi yang penting punggung tetap. Lepas tu apa lagi? Melunjuk kaki pun boleh. Yang penting punggung tetap. Ni perempuan tak ada habis asal tutup semua. Buka lah. Tak boleh Oh, asal tu? Haram Oh, asal macam tu. Kesian dia nak tengok misal apa semua. Tak apa ya, biar. Tak apa. Nanti lain kali aja lah. Sebab fiqah ni dia nak kena tunjuk praktik dia. Tunjuklah. Kecuali bab jimat lah, kita tak tunjuk lah itu. Itu bahaya. Baik, tu lagi. Baik. Mana ni tadi? Yang ketiga, wasalis iltiqa'u basyaratai rajulin wa mara'atin. Dan yang ketiga, bersentuhan dua kulit di antara lelaki dengan perempuan. Laki dengan perempuan. Faham tak ni? Laki yakin, perempuan pun yakin. Laki yakin, perempuan yakin. Maknanya kalau pondan tu dia termasuk lelaki yakin. Kalau tomboy pun dia termasuk daripada perempuan yakin. Ini kalau kita sentuh, maka boleh membatalkan wudu. Yang penting dia kata sentuh dua kulit. Sentuh dua kulit. Maknanya selain daripada yang dinamakan kulit, tidak membatalkan wudu. Misalnya tuan-tuan
tersentuh apa rambut ke, ataupun kita sentuh kuku, ataupun apa sentuh apa bulu mata selain kuku, gigi. Gigi betul. Kita sentuh tak batal. Bukan mesti gigi dengan gigi, tangan dengan gigi pun tak batal. Sebab apa? Sebab yang membatalkan hanyalah kulit dan kulit. Hatta pun kita bersentuhan dengan hidung kita bersama dengan hidung dia, yang itu pun batal juga. Baik. Kabirain, dan syarat dia mestilah kedua-dua yang bertemu tadi adalah orang yang dah besar. Besar dekat sini ni bukan besar kita dah balik. Besar maksud dia dekat sini kita dah sampai had syahwat. Sampai had syahwat. Tuan-tuan, kadang kita ni belum balik pun dah ada syahwat. Tengok apa jadi budak sekarang. Betul ke tidak? Kadang budak masih lagi umur darjah 1, darjah 2, surat cinta dah ada dah dalam handphone, Facebook dia dah ada dah, kawan-kawan perempuan itu pun yang cantik-cantik je. Jadi faham kita dekat situ yang mana dia tu dah ada nafsu. Faham tak ni? Dia dah ada nafsu selain jantina dia. Jadi orang yang dah ada nafsu selain jantina ni, dia dah dikatakan sudah sampai had syahwat. Orang yang dah sampai had syahwat ni, kalau kita sentuh maka batal wuduk kita. Tak kira lah dia tu sepupu ke, ataupun dia tu jiran ke, ataupun kita ni dah tua tengok dia kecil benar. Dulu pun kita selalu cebok gonggong dia, kan? Kalau dia dah sampai had macam tu, tahap macam tu, biasa kita letak umur 9 tahun. Yang ini kalau boleh sebelum nak solat apa semua, kalau ada wuduk jangan sentuh. Jangan sentuh. Kalau sentuh, walaupun dia tak syahwat, dia tak perlu tunjuk muka syahwat. Kita pun tak perlu nak tunjuk muka syahwat ataupun berasa syahwat masa tu. Yang penting sampai had syahwat. Tapi kalau budak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kita sentuh dia, ini budak ingusan lagi orang panggil, faham? Dia tak ada nafsu-nafsu tu, bahkan kita sentuh dia tu dia sakit hati, faham? Gimas dan sebagainya. Dia nak main gelongso ni, kita pergi sentuh-sentuh dia. Tapi kalau budak-budak yang macam tu dia dah umur 9 tahun apa semua, dia dah pandai bergaya dengan yang selain jantina dia dan sebagainya. Jadi seeloknya kita jauhkan, kalau tak nanti batal wudu. Tapi kalau anak kita tak ada masalah, isteri tak boleh lah. Kalau mak kita tak ada masalah, kakak kita tak ada masalah, walaupun kita masa sentuh tu bernafsu, wali'ayazubillah lah. Tapi kalau kita sentuh tu bernafsu pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia mahram. Syarat dia yang seterusnya ajnabiyain, dan kedua-duanya tu bukan mahram. Sepupu, sepapat saya sebut tadi, itu bukan mahram. Makcik ipar bukan mahram. Lagi apa lagi? Kakak ipar bukan mahram. Biras ke beras ke, itu bukan mahram. Apa lagi? Isteri bapa yang kedua ketiga tu mahram. Faham? Lagi apalah, nenek saudara pun bukan mahram. Makcik saudara bukan mahram, melainkan makcik kandung. Nampak beza tu? Makcik saudara tu makcik ipar lah. Lebih kurang macam tu. Dan seterusnya. Baik. Min ghairi hailin, dengan tanpa pula dia tu sentuh tanpa berlapik. Kalau dia sentuh berlapik tak ada masalah, macam orang kat tol tu. Kan? Tuan-tuan berhenti kat tol tu, nampaknya berlapik ni. Boleh saya sentuh? Tak boleh juga, hukum dia haram. Tapi kalau nak sentuh dari sudut jaga wuduk ataupun tidak, itu boleh. Wuduk tak terbatal. Tuan-tuan tu kalau ni yang pakai sarung tangan tu, kalau diulur tangan macam tu kita tersentuh ataupun sengaja sentuh dosa lah. Tapi sengaja sentuh tu tak membatalkan wuduk walaupun benar nafsu. Dia kadang-kadang perempuan ni tangan dia kadang dia pakai sarung tangan lagi lembut.
Saya minta maaf lah perempuan belakang tu jangan maki-maki ada langsir tu. Saya tak nampak. Jadi maksudnya kadang tangan dia tu lebih lembut, lebih menimbulkan syahwat daripada dia tak pakai sarung daripada dia pakai sarung daripada tak pakai sarung tangan. Maknanya sarung tangan tu boleh menimbulkan syahwat. Tetap juga tak membatalkan wuduk, tapi dosa tetap dosa kalau bersentuhan. Boleh faham? Yang penting tanpa lapik. Itu baru membatalkan. Warabi' dan yang keempat, massu qubulil adami aw halaqati duburih, iaitu menyentuh kemaluan anak Adam ataupun bulatan punggung, bibatnil kaffi, dengan menggunakan telapak tangan, au butunil asabi', ataupun perut jari jemari. Maknanya senang kata kita Melayu telapak tangan lah. Boleh faham telapak tangan. Baik, telapak tangan, ingat dekat sini dia bila sebut telapak tangan, dia tak termasuk belakang tangan. Tapi kalau dalam bab aurat dia sebut telapak tangan, maka termasuk belakang bermaksud tidak auratlah telapak tangan perempuan itu, maksudnya termasuklah belakang Tapi bab menyentuh ni memang biasa kalau kita guna menyentuh, kita guna apa? Tapak jadi dah tentu biasanya kalau orang diangkat barang, mana dia ada angkat macam ni, betul? Dah tentu diangkat macam ni. Maka telapak tangan tu yang menjadi peranan. Yang menjadi peranan sama ada batal ataupun tidak. Baik, kalau dia sentuh dengan telapak tangan dia tu, sentuh kepada mana Ustaz? Sentuh bulatan punggung ataupun kubul, kemaluan hadapan zakar tu. Yang mana Ustaz? Yang daripada ujung kepala zakar tu sampailah ke batang dia tu. Yang dia punya apa tu? Saung batu tu kan? Dengan yang dia punya bahagian atas tempat tumbuh bulu ari-ari itu, yang itu ada khilaf, faham? Tapi tetap jangan sentuh. Yang terbaik dalam mazhab Syafi'i khurujan minal khilaf, kita keluar daripada khilaf. Maka kawasan tu semua jangan sentuh, hatta pun yang di antara punggung dengan zakar, dengan apa saung tu kan dia ada tempat lembut tu. Yang itu pun jangan sentuh dengan telapak tangan. Kalau kita sentuh dengan belakang tangan ataupun sisi jari ni, itu tak ada masalah. Kita sentuh tak ada masalah. Misalnya kita pegang zakar macam ni, tak ada masalah. Yang pegang macam ni batal, macam ni batal. Kalau kita pegang macam ni tak batal. Dan seterusnya lah. Itu ikutlah. Siapa punya ni pilihan cara macam mana nak pegang zakar dia. Dia punya choice lah. Baik. Faham tak ni tuan-tuan? Bab zakar pun lemah semangat ni, kenapa ni? Orang patut semangat lah, itu kemegahan tu. Betul. Kalau tuan-tuan tak lahir dengan zakar tu, tuan-tuan bukan khalifah. Tuan jangan main-main. Tengah sembang zakar. Tapi itu bukan mahkota kita lah. Cuma dia nampak lah, itu lambang kita sebagai lelaki. Semangat sikit lah. Baik tu lagi. Tapi janganlah tunjuk pula Kang dah megah sangat dia pusing kampung Kang. Zakar aja pusing. Baik tu lagi. Mana ni tadi? Sebut zakar hilang. Itu last kan? Dah habis. Jadi 4 perkara ni kalaulah kita lakukan maka membatalkan wuduk kita. Yang pertama, keluar sesuatu daripada 2 jalan. Yang kedua, hilang kalau bukan sebab tidur yang tetap. Yang ketiga, kalau bersentuhan kulit di antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram dan budak tu dia dah ada syahwat lebih kurang 9 tahun. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Lubang
bahagian ponggong tu pula yang dia kata bulatan tu dekat mana Ustaz? Bulatan tu dekat tempat kita kemut tu. Kemut tu kalau buang air besar tu kan ada kemut tu kan. Nak orang kata bahagi-bahagikan supaya jamban tak sumbat ke apa ke. Yang itu tu. Yang itu tu kalau sentuh maka batal. Selain daripada tu safha dan sebagainya tak batal, tapi seeloknya tinggalkan. Tinggalkan. Hatta pun orang kata dekat apa ni? Alah yang lembut ni. Ponggong ni. Bahasa Melayu panggil ponggong ni. Ponggong dia tu. Yang itu pun seeloknya jangan sentuh. Baik. Kalau berlapik tak ada masalah. Picit pun tak apa. Tapi janganlah. Dia jangan, dia hukum kita main, bukan main lah, maknanya abas. Abas ni tak ada kerja. Kita sentuh kita punya ponggong ataupun kita punya zakar, itu hukum dia makruh. Sebab dia boleh menarik pada benda yang haram. Menarik pada benda yang haram. Baik, tu lagi. Manin taqadha wudu'uhu, maka barang siapa yang terbatallah wuduk dia, haruma alaihi arba'atu asya. Jadi haramlah ke atas dia empat perkara. Orang kalau dah tak ada wuduk, dia haram buat empat perkara ni. Nampakkan dulu ni tak ada wuduk. Ni bukan junub kan kita sampai. Ni bukan haid kan kita sampai. Maknanya kalau orang yang haid, dah tentu yang wuduk punya pun haram. Kalau orang yang junub, dah tentu wuduk punya pun haram. Faham? Macam gitu. Maka yang wuduk ni empat ni apa Ustaz? Jadi fahamkan dekat sini, empat perkara ni je yang haram jikalau masalan seseorang tu tanpa wuduk. Yang pertama, as-salah. Semayang. Jadi semayang tanpa wuduk ni haram. Jadi jangan kita pandai-pandai nak berlakon lah apa semua, kau main lagi tapi wuduk tak ada. Melainkan ada sebab. Misalnya tuan-tuan pergi dekat negara-negara yang mungkin ada Syiah ke apa ke, tapi wuduk lah kan, ini nak ikut berjamaah dia tu. Tak apalah tu. Maksudnya dekat situ, jikalau kita tu perlu solat juga walaupun tanpa wuduk, maka dimaafkan di situ. Misal solat orang-orang yang sedang jam, solat orang-orang yang dia tak boleh nak berwuduk, ataupun solat orang yang tak ada tanah, tak ada air. Ini solat orang panggil solat faqidut tahurain. Maka nak tak nak dia kena solat juga yang dalam waktu tu, dan solat dalam waktu itu adalah dinamakan solat hormat waktu. Jadi wajib dia solat. Faham tuan-tuan? Baik. Terus lagi. Yang seterusnya, wat tawaf dan tawaf. Tawaf ni pun perlukan kepada wuduk. Dia banyak syarat dia yang seumpama dengan wuduk. Lebih kurang wuduk pula. Solat lebih kurang dengan semayang. Tawaf ni, maka tawaf ada 7 kali pusing. 7 kali pusing tu mesti dalam keadaan berwuduk. 7 kali pusing tu. Baik. Wa massul mushaf, dan seterusnya menyentuh mushaf. Dia sebut dekat sini kita menyentuh mushaf. Mushaf ni bukan Quran tu semata-mata. Quran tu termasuk dalam makna mushaf. Quran tu kita boleh panggil mushaf. Tapi mushaf ini juga adalah orang kata kertas-kertas ataupun buku-buku yang kita tulis dekat situ ayat-ayat Quran, dan ayat Quran tu lebih banyak daripada ayat-ayat yang bukan Quran. Misal terjemah ke, ataupun tafsir ke, ataupun apa-apalah, dia lebih banyak daripada ayat yang ada daripada ayat Quran. Kalau macam tu, maksudnya bukan ayat huruf dia tu. Jadi maksudnya kalau macam tu, boleh tak kita pegang Ustaz? Boleh. Kalau terjemah lebih banyak, kalau ayat tafsir tu lebih banyak. Tapi kalau masalah dia sama banyak, bukan sama banyak, lebih kurang daripada ayat Quran,
maka dekat situ hukum dia haram kita pegang. Sebab apa Ustaz? Sebab nama dia sekarang mushaf. Faham tak tuan-tuan? Oh, jadi itu misi yang kat tafsir. Tak, yang kita sendiri pun. Tuan-tuan misalnya ada buku ringkasan tu, buku apa? Buku tulis tu kan. Tuan-tuan pun misalnya belajar tafsir. Banyak yang dekat buku tulis tu tuan-tuan tulis bahasa ayat Quran nak berbanding dengan syarahan-syarahan guru tu tadi. Yang itu dinamakan sebagai mushaf. Maka haram kita pegang, bukan tulisan tu, hatta pun buku tu haram kita pegang dan haram kita tanggung kalau kita tidak berwudu. Macam surah Yasin. Tapi surah Yasin tu memang banyak betul, dia semata-mata Yasin ni kan. Mushaf, tapi dia bahagi-bahagi, dia bukan Quran sebiji. Boleh dipanggilkan mushaf juga. Boleh tuan-tuan tu mushaf. Baik, tu lagi. Mana ni? Wa hamlu, dan seterusnya bawa mushaf pun tak boleh kalau tak ada wudu. Tuan-tuan misalnya apa orang kata? Jalan nak pergi masjid. Dalam poket ada Quran. Kemudian bila sampai dekat masjid dah batal wudu. Jadi macam mana ni Ustaz? Ada Quran dekat dalam poket saya ni. Macam mana kalau saya nak keluarkan, saya tak wudu. Lalu saya biarkan pula, saya menanggung. Jadi cara dia macam mana? Cara dia cuba cari apa-apa objek, lepas tu letakkan dekat dalam poket. Lepas tu niatkan dekat situ bawa barang tu, bukan bawa Quran. Faham tak ni? Ni nampak macam tipu diri, faham? Tapi memang ada hilah ni dalam fiqh. Nak memudahkan kita, kalau tak susah itu kita. Jadi letak hatta pun benda yang tak ada kait. Kita nak pergi masjid tapi letak jarum, faham tak ni? Kita nak pergi masjid tapi letak, orang kata apa? Pen ke apa ke dan sebagainya. Tak ada masalah. Walaupun tak ada fungsi pen tu, tak ada fungsi jarum tu, tempat yang kita nak tuju ni. Boleh. Baik. Dan seterusnya. Macam kita bawa beg juga. Kadang kita ada bawa beg, dalam tu ada Quran kan? Niat jangan bawa Quran. Niat dekat situ bawa buku. Bukan beg. Beg tu sarung. Beg tu sebagai sarung. Poket sebagai sarung. Maknanya sebagai apa orang kata? Syantah, sebagai beg. Alat-alat. Poket tu sebagai alat menanggung. Begitu juga beg sebagai alat menanggung. Kita tak boleh niat bawa beg. Kita kena niat bawa barang dalam dalam poket. Dan seterusnya. Faham? Jadi apa-apalah barang tak kisahlah. Baik, Tori. Ya, Ustaz. Jadi budaya masyarakat kita punya dua soalan. Setiap kali kulumi dan sebagainya, dia bagi surah Yasin dan sebagainya. Ini satu budaya. Jadi masyarakat kita pandang ini tak serius. Kadang kita tanpa berwuduk, kita pegang benda tu dan kita kadang meletakkan bahawa kita menghormati status ayat dalam surah Yasin. Kedua, mohon menjelaskan fahaman dan kita memang sudah dengan pembatalan wuduk kita bawa dan tadi diputuskan oleh fatwa haji ketika mana usul haji Wuduk tu. Baik. Dia tadi saya bawa balik daripada apa? Ada perhimpunan apa dengan Habib daripada Yaman dekat Ampang apa KL ke Selangor? Ampang Selangor dekat Ampang. Jadi dekat situ dia ada sebutkan cara-cara kita berdakwah. Cara-cara berdakwah. Jadi cara-cara berdakwah ni dia banyak, orang kata saluran dia. Kadang orang bila dia nak bagi, macam tadi saya ambil misal tadi Yasin dan sebagainya tu, itu sebenarnya niat dia baik, supaya apa yang diberikan itu adalah surah Yasin, maka apabila orang tu membaca, dia pun akan dapat pahala. Itu baik, itu bagus. Dan pada pendapat saya Ustaz,
kalau benda-benda yang macam itu seeloknya diteruskan. Kerana apa? Kerana biarlah mazhar ataupun orang kata kenduri kendarat kita tu, bila kita tengok tu dia nampak Islamik dia dekat situ. Mazhar ni adalah syiar. Syiar adalah penting. Cuma masalahnya orang-orang yang menerima tu, orang-orang yang menerima. Jadi orang yang menerima tu adalah orang awam kebiasaannya. Jadi orang itu kita sebagai tugas pendakwah ni kena orang kata, ataupun yang bagikan apa Yasin tu pun dia perlu orang kata apa, peringatkan, ini surah Yasin simpan elok-elok ni, faham? Jangan apa letak sepah-sepah, lepas tu nak pegang ni siapa yang ada wuduk dan sebagainya. Dia kena fahamkan dekat situ. Secara tak langsung syiar tetap berjalan dan orang pula memahami bahawasanya pegang benda-benda macam tu kena ada wuduk. Jadi yang terbaik kita sekalikan. Itu sebab dakwah yang Habib sebut tadi, yang pertama kalau kita nak berdakwah kepada orang zaman sekarang ataupun zaman bila-bila mengikut pada zaman dia tu, dia kena tengok kesesuaian bagaimana lisan orang itu berbicara dan perlakuan dia, maka kita kena turut serta seperti dia. Itu sebab para rasul dia bila dibangkitkan pada tempat-tempat ataupun kaum-kaum tertentu, maka Allah SWT sebutkan, aku bangkitkan dia bersama dengan lisan kaum dia. Maksudnya rentak dia, cara dakwah dia tu menepati dan kena dengan keadaan kaum dia tu. Jadi keadaan kita dah memang cara macam tu, tapi kita olah supaya dia menjadi lebih sempurna, supaya dia menjadi orang yang memberi itu pun memang dapat manfaat, dan orang yang mendapat tu bukan setakat dapat Yasin, pun dia mendapat manfaat daripada sudut ilmu, dan dia faham sepatutnya ta'zim pada mushaf-mushaf yang macam tu. Jadi kita teruskan, cuma kena banyak kerja sikit. Itu memang dakwah perlu. Tuan-tuan kalau tengok dekat Yaman, orang biasa, ulama, talibul ilm, penuntut ilmu, semua ada peranan dalam nasihat menasihati. Kita tak ada, tuan-tuan, susah. Bila kita nasihat, kita takut dia terasa hati. Betul? Lala kita pun malas. Akhirnya itu budaya kita, iaitu tidak menasihat. Jadi sepatutnya benda fardul ain yang sepatutnya nampak ta'zim dia tu lebih, bukan setakat ulama sahaja yang memahami, bahkan orang awam pun patut faham, tapi dia jadi tak faham. Sebab apa? Sebab kekurangan di antara kita tu satu sama lain dalam menasihati, ataupun menasihati antara satu sama lain. Tu. Jadi kena orang kata perkasakan dakwah kita lah. Macam gitu Ustaz. Baik, dan seterusnya apa tadi? Wuduk wuduk. Dengar sini, kalau kita pergi haji atau umrah akan ramai orang berwuduk, orang bertawaf. Orang tawaf ramai. Jadi bila orang bertawaf ni kadang kita tersentuh. Dia dalam mazhab Syafi'i hatta pun tersentuh, maka membatalkan wuduk. Masa macam tu kita boleh taklid mengikut mazhab Maliki. Tak payah kita nak mengikut mazhab Maliki tu, sebelum kita berwuduk tu kita kena kata dalam hati kita, aku nak ikut mazhab Maliki punya wuduk. Tak perlu. Cuma dia buat cara mazhab Maliki. Faham tak? Cara mazhab Maliki, cara mazhab Hanafi, dengar sini, cara mazhab Hambali, semua tu kalau disekalikan, semua ada dalam mazhab Syafi'i punya wuduk. Kalau kita sekalikan mazhab Syafi'i punya wuduk tu dengan tuan-tuan kalau buat mazhab Syafi'i punya wuduk sekali dengan sunnah seluruhnya, tuan-tuan sebenarnya mengamalkan seluruh wuduk mazhab lain. Tapi kita tak perasan tu, sebab kita ambil kadang yang sunnah ni kita tinggal, yang sunnah ni kita ambil, kadang sunnah langsung kita tak buat. Sunnah dia daripada italatul ghurrah, sunnah dia daripada tahjil, celah mencelah, sunnah dia daripada dalkun, kita gosok badan kita bila kita ngalirkan air tu. Ini semua adalah daripada kewajipan yang ada dalam mazhab Maliki. Jadi bila kita buat pun, walaupun mazhab Syafi'i kita menyangka, tapi dia automatik dia membawa hukum yang daripada mazhab Maliki pun. Secara tak langsung batal dia tu kita boleh ikut batalnya mazhab Maliki. Boleh faham tak ni? Tapi kita kena faham lah, maksudnya apa yang aku buat ni, yang kat sini wajib, yang kat sini sunnah. Dia kena tahu apa yang dilakukan itu adalah diwajibkan dalam mazhab Maliki.
baru dinamakan taklid mazhab Maliki. Tapi dia buat wuduk macam wuduk Syafi'i, cuma sekali dengan sunnah-sunnah dia. Apa dia dalam mazhab Maliki punya wuduk, cara wuduk dia? Ni tuan-tuan kalau nak pergi tawaf ni, dengar cakap saya ni, sebelum nak tawaf tak ada wuduk. Tuan-tuan pun nak berwuduk. Tuan-tuan pun ambil air, basuh muka macam biasa. Masa basuh muka gosok. Masa basuh tangan gosok. Boleh faham Baik, gosok seluruh. Kemudian masa dah basuh tangan tu, celahkan jari jemari. Ni wajib gosok tu tadi dengan tangan. Kalau mazhab Syafi'i tak perlu, alihkan air je cukup. Dalam mazhab Maliki dia perlu gosok. Baik. Kemudian celahkan tu pun wajib. Masa basuh kepala, kalau Syafi'i sikit pun cukup. Dia kena seluruh. Faham? Sekali pun cukup dah. Tapi dia kena seluruh daripada rambut. Maknanya kepala bahagian sini. Faham? Tempat itu tumbuh rambut tu. Dan seterusnya yang terakhir, celahkan jari jemari kaki. Dah, ini selesai. Buat sunnah yang itu, dan kita tahu itu diwajibkan dalam mazhab Maliki, maka sempurnalah kita punya wuduk. Understand tuan-tuan? Buat macam tu, kita masa tawaf tu, kita tawaf lampau-lampau, habis semua orang dia sepak. Maknanya jalan macam tu kalau tersentuh orang sebelah sini, tak apa, tak batal. Faham? Sentuh orang sebelah sini, tak apa, tak batal. Sentuh orang sebelah sini, tak batal. Tapi jangan sengaja sentuh. Ni kalau sengaja sentuh, batal. Faham? Sengaja sentuh. Ni tangan. Faham? Tengah tawan, jangan main bencana alam kat situ, nanti baru tahu. Faham? Dan seterusnya. Boleh? Baik, tu lagi. Jadi tu macam biasa je. Semayang macam biasa. Semayang mazhab Syafi'i. Wuduk je mazhab Maliki. Tuan-tuan kalau faham betul-betul selok-belok dia, mudah je sebenarnya. Dia mudah je. Baik, tu lagi. Ni. Wa yahrumu 'alal junubi. Seterusnya haram pula ke atas orang-orang yang berjunub. Orang-orang yang berjunub, kalau tuan-tuan baru lepas jima' ke, ataupun tuan-tuan terkeluar air mani ke, ataupun ada yang mati ke, ataupun orang mati dah cerita lain lah, dia tak adalah main sentuh-sentuh Quran apa semua ni, ataupun apa ke ibu yang beranak ke, maka ini semua haram ke atas dia 6 perkara. Pertama, sama semayang. Kedua, sama tawaf. Ketiga, sama menyentuh mushaf. Keempat, sama membawa mushaf. Yang kelima tuan-tuan, lubsu fil masjid, duduk dalam masjid. Jadi haram pada orang yang berjunub, dia duduk dalam masjid. Kita ni asyik sembang pasal perempuan yang haid dia. Kan? Perempuan haid haram duduk dalam masjid. Perempuan haid haram duduk dalam masjid. Kita yang junub ni tak sedar dalam masjid. Jadi yang junub pun sama. Faham? Air mani suci. Air mani tu tak ada masalah masuk dalam masjid. Masalahnya kita tu kurang bersih. Sebab masa tu dinamakan junub. Dia masjid ni adalah rumahnya Allah. Surau pun rumah Allah. Pondok pun rumah Allah. Selagi mana tempat tu dilakukan syariat kat situ, rumah kita pun boleh jadi rumah Allah. Selagi mana kita bacakan Quran dan sebagainya. Tapi rumah Allah yang dengan hukum dekat situ ada boleh Jum'ah, dengan hukum kat situ ada tahiyatul masjid, dengan hukum dekat situ ada i'tikaf, dengan hukum dekat situ dia adalah warisan daripada Masjidil Haram, Aqsa dan Nabawi, adalah masjid yang kita biasa panggil masjid, ataupun surau naik taraf orang panggil. Maknanya tanah dia tu dah diwakafkan semata-mata untuk dijadikan tempat solat. Memang boleh belajar dan sebagainya, tapi belajar tu menjadi benda sampingan, kenduri kendarat sampingan. Tapi dekat situ dia dah wakafkan tempat untuk solat. Macam kita ni tanah taman, betul? Kalau dia nak mansuhkan taman ni tiba-tiba kan, dia nak buat taman ni jadi hospital misal, ataupun taman ni dia nak kosongkan, dia nak jadikan padang bola misal. Faham?
Dia boleh tak buat? Boleh lah, sebab ada pemilik tanah ni, betul? Betul tidak? Ke dah wakaf semata-mata untuk surau? Tidak. Tapi digunakan sebahagian tempat ni untuk betul tak? Itu bukan nama masjid. Faham tak? Itu bukan nama masjid. Tapi kalau memang tuan milik tanah ni, milik taman ni misal, kerajaan ke dan sebagainya, dia mengatakan okey, tempat ini kita wakafkan menjadi tempat solat sahaja. Tak boleh disentuh. Kalau sentuh pun tempat yang lain kecuali daripada tempat ni. Memang dia hukum wakaf ni memang tak boleh sentuh. Kalau nak sentuh juga, dia mesti perbincangan di antara ulama yang membuatkan ada maslahat lebih besar untuk dia tukar kepada benda lain. Misalnya hospital, kalau dah tak ada hospital ataupun kekurangan hospital dan sebagainya. Kalau padang bola, itu memang bukan maslahat. Faham tak ni? Itu bukan maslahat. Baik tu. Jadi ini masjid ke tidak ni? Tak, ini surau. Secara tak langsung orang junub boleh masuk ke tidak? Boleh, tapi seloknya tak payahlah masuk sebagai menghormati. Wa qiraatil Quran, dan membaca Quran biqasdil qiraah, dengan niat bacaan. Tuan-tuan kalau baca Quran dengan niat bacaan, hukum dia haram. Dia ada yang bukan niat bacaan. Memanglah kita baca, tapi bukan niat dapatkan pahala. Faham tak ni? Kadang kita baca niat dah baca kisah. Tengah duduk-duduk, kisah Nabi Lut ni macam mana kisah Nabi Lut ni? Dia pun buka Quran. Janganlah sentuh, faham? Misalnya, Quran tu dia baca daripada skrin. Kan? Skrin handset. Itu boleh sentuh walaupun dia berjunuk. Faham? Dia pun baca, ni kisah Nabi Lut ni. Dia baca satu-satu ayat Quran tu. Tapi bukan niat bacaan tu membaca Al-Quran. Dia niat untuk mengetahui kisah yang berada di dalam Quran. Faham tak ni? Jadi, dia pun baca. Ataupun dia niat itu sebagai jadi zikir. Benda biasa orang kata zikir ataupun wirid. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran tak? Tapi orang junub boleh sebut. Orang haid boleh sebut. Apa lagi? Subhanallah. Ayat Quran tak? Boleh sebut tak? Sebab dia dah jadi zikir dan wirid. Hatta pun yang jarang kita guna tempat khusus je. Misalnya nak bawa kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hada, kan? Ayat tapi jadi doa. Jadi ni beza dia Ustaz. Beza dia satu je. Jangan baca tu niat baca Quran untuk mendapatkan pahala. Tapi niat bacaan itu sama ada dia pergi ke doa, ataupun dia pergi ke zikir, ataupun dia pergi ke apa-apa. Hatta pun tabarakal sebelum yang kita tidur tu, kalau kita dah biasa baca, dah jadi wirid pun boleh kita baca walaupun dia panjang. Dia dikira sebagai wirid ataupun zikir sebelum tidur. Tuan-tuan, baik, wirid ataupun zikir sebelum tidur. Jangan baca dulu tabarak, walaupun nampak macam nak tidur tu, jangan tuan-tuan. Nampak ada mulut kumat kamit. Nanti malam garang baru. Baik. Mana ni? Itu yang haram. Faham tak ni? Nampak dekat situ dia naik satu peringkat. Orang yang junub ni dia macam orang haid. Cuma orang haid tambah lagi. Orang junub ni baca Quran, bukan setakat pegang Quran tak boleh, tanggung Quran tak boleh, baca pun tak boleh. Kalau orang berwuduk, baca boleh. Dia tak sebut pun pasal baca Quran. Dia sebut pasal sentuh Quran. Jadi orang tak ada wuduk, dia boleh baca Quran. Dengan niat nak baca Quran, dia dapat pahala, faham? Cuma kurang lah. Sebab dia tak ada wuduk. Macam tu. Kalau orang junub, dia tak boleh. Sebab makna junub ni, bu'dun, jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab dia tak boleh baca Quran. Baik tu, wa yahrumu bil haidi 'asyratu asya', dan haram pula bagi orang yang haid, perempuan yang haid ataupun nifas, 'asyratu asya', 10 perkara. Yang pertama, as-salah, sembahyang, sama. Yang kedua, tawaf, sama. Yang ketiga, massul mushaf, sentuh mushaf, sama. Wa hamluhu, bawa mushaf, sama. Wal lubsu fil masjid, dan duduk dalam masjid pun sama. Apatah kalau orang junub pun tak boleh, apatah lagi perempuan haid, sebab dia bawa najis sekali. Wa qiraatil Quran biqasdil Quran, dan baca Quran dengan niat bacaan Quran, sama seperti orang junub tadi pun tak boleh.
pun tak boleh. Wasaumu, dan ditambahkan pula dengan berpuasa. Jadi berpuasa ni tambahan bagi perempuan yang haid. Perempuan haid kalau dia berpuasa hukum dia haram. Sebab dia sedang haid. Puasa tu ibadat. Maka tak boleh untuk dia berpuasa dalam keadaan dia sedang kotor. Macam gitu. Wat talak, dan begitu juga talak. Cuma talak ni bukan haram dia ke atas bahu perempuan. Haram dia dekat atas bahu lelaki. Faham? Jadi yang laki-laki dengar. Wal'iyadu billah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal indallahi at-talaq. Benda yang paling Allah benci walaupun halal, itu adalah talak. Jadi jangan main-main dengan talak. Bukan talak 3 je, talak 1, talak 2. Yang penting bunyi talak ni cuba jauhkan. Gurau-gurau yang berbaur talak ni jauhkan. Ataupun perkara-perkara yang ada menyentuh zihar dekat situ jauhkan. Faham tak ni? Baik. Apa dia? Macam mana? Dia menceraikan isteri dalam hidup. Dia kata talak itu sah. Baik. Jadi perbuatan dia tu tadi haram. Dia dinamakan talaqun bid'i. Talak bid'ah. Faham? Talak bid'ah ni talak yang tidak menepati syariat. Walaupun talak yang menepati syariat tetap juga Allah benci, tapi halal. Yang ini talak dah lah talak, tak menepati syariat pula. Haram. Dia siapa yang berdosa lah? Laki, sebab laki yang talak. Tetapi talak jatuh tak Ustaz? Jatuh juga. Talak jatuh. Jadi jangan main gurau macam tu. Diingat haram je, maka secara tak langsung tak jatuh. Melainkan dia cakap macam ni, aku talakkan kau. Aku talakkan kau pada titisan terakhir haid kau. Kalau dia cakap macam tu, ini tak haram. Ini talak sunni nama dia. Maka secara tak langsung sah dia punya talak, dan dia tak jatuh tak talak? Talak tetap jatuh juga. Macam tu. Jadi kena itulah. Kalau dah orang kata nak juga lafaz tu, memang dah tak ada punca dah. Sebut macam tu supaya terhindar. Jadi sebelum daripada habis talak tu, tetap juga dekat situ dia masih suami dan ini nama dia talak ta'liq. Dia ta'liqkan talak. Apa dia tuan? Talak semasa isteri mengandung. Baik, talak semasa isteri mengandung pun haram. Sebab apa? Sebab dia talak yang haram 2. Mentalakkan isteri ketika dia haid, dan yang kedua mentalakkan isteri ketika tidak haid tapi kita dah jima. Faham? Kita dah jima dengan dia. Lepas tu baru kita talak. Sebab takut ada tinggal air mani kat situ. Dia bukan sampai bak hamil lagi. Faham tak ni? Dia baru jima pun, belum hamil pun sudah haram dekat situ. Boleh faham? Kerana apa? Nanti tuan. Jadi dekat situ 2 talak ni adalah 2 talak yang haram. Tetapi tetap dia punya iddah dia. Kalau yang haid tadi dia jadilah lama, tapi kalau yang beranak tu dia jadi dia tidak berubah, dia tetap biwad'il hamal, iaitu dengan melahirkan anak. Tapi haram setelah kita jima dia cara yang halal, yang tepat macam ni. Lepas keluar haid kita pun talak, tak ada jima-jima. Ini lepas keluar haid, habis haid dia pun jima dulu, besok gaduh dia talak. Haram. Faham? Macam gitu. Apa itu? Silakan. Maksud tadi jatuh talak semasa perempuan mengandung rumah betul kan? Jatuh talak. Talak tu jatuh ataupun tidak. Maksud kerja dengan perempuan mengandung. Jatuh talak tu. Taluh pula dah. Talak dengan jatuh taluh jadi. Jatuh talak tu. Anak besar ni. Dia kata aku talakkan kau sebab besar sangat. Misal, faham? Jatuh tak? Jatuh talak tuan. Jatuh talak. Jangan. Tapi haram. Dia talak ni senang kata seluruh misal dia akan jatuh.
Jadi jangan main-main dengan tak. Dia tak jatuh kalau kita mengigau je. Kita tengah marah jatuh. Faham? Kita berseloroh je jatuh. Melainkan kita tengah mengigau ataupun hukum mengigau. Kita tengah gila, kita sebut talak. Yang itu tak jatuh. Ataupun apa orang kata? Tersasul. Faham? Tersasul. Yang itu tak jatuh. WhatsApp je jatuh. Tapi dengan syarat sampai WhatsApp tu kat isteri. Kalau tiba-tiba WhatsApp, alamak kredit habis. Faham? Tak bayar kredit. Cepat-cepat delete kalau insaf. Faham? Cepat-cepat delete supaya tak sampai. Jangan tak delete kan isteri ambil handset kita dia baca. Jatuh juga tak? Jangan dia baca. Faham? Jangan baca. Macam tu juga orang dulu kalau dia nak talak guna apa? Guna surat. Dia tulis talakkan kau ni apa semua. Sampai surat tu baru ni. Tiba-tiba yang postman tu accident pula ke apa ke, surat tak sampai. Faham? Maka tak jatuh talak. Baik tu lagi, sikit lagi ni. Wal murur fil masjid, dan melintas di dalam masjid, in khafat talwitha, kalau takut-takut menitik darah tu tadi. Yang ini pun haram juga kalau takut menitik darah. Misalnya macam mana? Ni saya tunjuk ni. Kalau dia tak takut menitik darah, boleh? Boleh. Apa? Dengar. Kalau dia kalau dia perempuan, kalau yang keluar haid, jadi boleh tak dia masuk dalam masjid, Ustaz? Boleh. Dia bukan langsung tak boleh. Tapi dengan syarat hanya nak beli. Misalnya Masjidil Haram kan luas. Jadi dia boleh masuk dekat dalam Masjidil Haram tu dengan niat nak melintas. Baik. Jadi dia nak ambil jalan lintas. Maka nama melintas ni Ubur ni maksudnya dukul mimbar wa khuruj mimbar. Masuk ni pada satu pintu, kemudian keluar pula pintu lain. Itu nama dia melintas. Faham? Dia kalau masuk di pintu tu, dia keluar pintu tu juga. Ini cik pasal, bukan ni melintas. Faham? Ataupun dia masuk, dia nampak tiang saja, dia pusing tiang, dia tak ada kerja. Faham kan? Saja dia tengok cantik tiang ni, dia pusing. Lepas tu dia pun keluar. Itu hukum bukan hukum melintas, itu hukum duduk situ. Faham? Haram. Dia kalau melintas maka tidak haram. Masuk melintas misal pintu, dia pun masuk. Dia bukan mesti berlari, faham? Nak kena cepat. Dia pun jalan macam biasa. Tapi dia keluar situ. Kalau dia berhenti dulu, tak ada sebab, minum air lah dan sebagainya, itu haram. Boleh faham hukum melintas tu? Baik. Kalau laki junub tak ada masalah. Laki junub tak ada masalah. Kalau melintas tu. Sebab apa? Sebab dia memang tak takut nitik. Melainkan menitik juga tu haram juga tu. Walaupun dia suci tetap haram sebagai penghormatan kepada masjid. Baik. Dan yang terakhir, wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, dan bersedap-sedapan dengan yang di antara pusat dan lutut. Pusat dengan lutut kita ni haram bersedap-sedapan. Bagi perempuan haram bersedap-sedapan ketika mana dia sedang haid ataupun nifas. Adapun pusat di antara pusat dengan lutut kita, dia boleh nak bersedap-sedapan. Faham tak tuan-tuan? Tapi dengan syarat dia bukan bersedap-sedapan dengan pusat, antara pusat dan lutut dia. Misalnya guna tangan, faham? Misalnya guna leher ke, ataupun dia suka siku ke dan sebagainya, bantai lah, faham? Maka macam tu tidak ada masalah. Dada dia, faham tak ni? Kita sentuh dada dia, tak ada masalah walaupun dia sedang haid. Itu cara lelaki nak lepaskan syahwat ketika isteri sedang haid ataupun nifas. Benda tu perlu. Benda tu perlu. Jadi ada pun perempuan tu kalau dia sedang haid, istimta' ni bersedap-sedapan bukan setakat sedap biasa aja. Hatta pun kita tu bukan niat sedap, kita niat gurau pun haram tanpa sebab kita sentuh gonggong ni. Misalnya dia tengah masak,
Kita pun pergi kat belakang, ya, masa apa? Pam, kita pun punggul. Kita gurau ni. Faham? Tapi takut masa kita punggul, asal lembut pula ni. Kan kita datang nafsu. Maka dekat situ dia boleh jadi haram. Maka secara tak langsung sadduz zara'i, untuk elakkan perkara-perkara macam tu berlaku daripada timbul syahwat tu, maka sentuh biasa pun haram walaupun tidak sedapan dengan yang di antara pusat dan lutut dia. Boleh faham tuan-tuan? Ada soalan? Ustaz, Sampai sini je. Ya tuan. Ini bagi orang yang sembahyang di atas kursi. Ya, sedangkan dia bertakbir di atas kursi. Apa sah tak sah sembahyang dia? Sedangkan dia boleh berjalan daripada rumah ke surau ke masjid. Baik. Masalah orang semayang atas kursi. Baik. Dia syariat ni dia rahmah. Dia orang kata sangat pengasih pada umat dia. Maksudnya kadang kita tengok kalau benda yang kita hajat, misalnya pergi beli sayur tak ada masalah. Betul. Bawa kereta boleh. Kadang bawa kereta daripada Melaka sampai KL. Kita sampai KL, dia dah Terengganu dah, faham? Maknanya kaki dia tu nampak dekat situ mampu untuk bawa kereta, untuk ni yang semayang. Tapi bila semayang, dia semayang duduk. Jadi dia sendiri menilai, adakah kaki dia memang sakit ataupun tidak. Kalau memang kaki dia tu sakit, dengan berdiri lama, kaki dia tu rasa kering lutut ke, ataupun pinggang sakit ke, yang bawa dia punya kesan tu sampai orang kata dalam beberapa minit selepas tu, ataupun setengah jam, ataupun lah, walaupun beberapa minit saja, maka dekat situ secara tak langsung, walaupun dia ni jenis boleh berlari pun, dia boleh semayang untuk semayang duduk. Sebab apa? Sebab memang dia ada penyakit dekat kaki tu. Bukan penyakit biasa, bukan kebas-kebas biasa yang boleh hilang tu. Kebas pun boleh duduk. Hilang kebas, bangun balik. Faham? Tapi kalau yang penyakit, misalnya macam orang tua, kan? Ataupun orang yang kurang air ke apa ke dan sebagainya. Orang macam ni, dia punya lutut tu, kalau selalu macam ni, kan dia punya kan? Dia boleh sakit. Walaupun kita kata sakit yang sama juga dia rasa, Ustaz, bila mana dia berjalan beli makanan. Sakit yang sama juga dia rasa bila mana dia pijak minyak. Itu hal dunia. Itu engkau dengan kita. Itu engkau dengan barang. Tapi engkau dengan Allah permudahkan. Boleh semayang duduk. Jadi dia tak boleh jadi dalil kat situ orang tu boleh berjalan kaki. Maka dia kena tak. Bukan mesti orang lumpur baru boleh semayang duduk maksudnya. Tapi dalil dia dekat situ, dia sakit ke tidak? Kalau tak sakit langsung tu, itu tak boleh lah. Tapi kalau memang dia ada penyakit lutut, misal pergi dekat Mekah pernah lutut kena pijak dengan Arab misal. Macam ibu saya pernah dia dengan dua Arab pijak ketua kepala lutut. Tapi tetaplah semayang berdiri lagi. Tapi dah boleh kalau dia nak semayang duduk macam tu. Boleh faham tak pasal. Ada soalan lagi? Ya tuan. Last. Boleh. Satu soalan saya nak tanya lah. Nak sadar. Ada kita akad ipar dan adik ipar. Ada apa hukum dalam akad ipar ataupun adik ipar? Akad ipar dan adik ipar. Kalau adik ipar kita kalau kita tu habis orang kata kan. Apa hukum dia? Hukum apa? Salam. Salam dengan akad ipar ataupun adik ipar. Hukum salam dengan kakak ipar dan adik ipar. Kakak ipar ni dia bukan mahram kita. Walaupun dia dah jadi isteri kepada abang kita, tetap juga dekat situ kita tak boleh nak sentuh dia. Apa-apa event pun tak boleh. Raya ke, tak raya ke dan sebagainya. Begitu juga adik ipar. Maka hukum dia dekat sini jelas-jelas hukum dia adalah haram. Tak boleh dia bersentuh. Dia tu macam hukum yang bukan mahram. Maka dia kalau duduk dalam rumah, dia tak boleh buka aurat dia kecuali yang ma yabdu indal mihnah, yang biasa terbuka ketika dia nak bekerja. Dia jadi susah. Faham tak ni? Kalau dia selalu dengan kita dekat rumah kita, ipar kita selalu dengan kita kat rumah kita, takkan dia nak kena pakai stokin juga. Lala satu rumah baru stokin dia nanti. Betul tak ni? Tapi tudung dia kena pakai, semua dia kena pakai. Yang tangan ni dia boleh lipat kat sini. Ni aurat ni, tapi dia boleh.
Sebab dia nak basuh pinggan ke apa ke. Tapi tanpa sebab basuh pinggan dia tak boleh. Dan sebagainya. Stokin tu memang dia boleh tanggalkan. Kalau kerap ada ipar di rumah tu. Tapi yang lain dari sudut sentuh dan sebagainya tak ada kelonggaran. Sebab itu memang boleh dijauhkan. Hukum dia haram. Kebanyakan yang kita tengok hari raya tak penuh kan. Kebanyakan. Itulah Berlaku. Iyalah Siapa lah? Tengoklah. betul, benda seronok. Benda seronok, orang tengah seronok satu masa tu, pegang tu pun memang seronok. Maka hukum dia seronok tak seronok tetap haram. Saya ni bukanlah orang kata datang sana datang sini dah lah nak kutip derma, main haram-haram pula. Tak. Saya sebutkan benda yang memang dah sebut daripada zaman Nabi lagi. Berpuluh ribu dah ustaz-ustaz. Dia orang tu kalau mengarang apa, menceramahkan apa, memberikan ilmu apa, semua berkait dengan halal dan haram dalam Islam supaya kita jauhkan. Dan itu antara benda yang kita tak perasan. Na'udzubillah tuan-tuan. Umat Muhammad SAW, mereka ni banyak surprise. Surprise kebaikan, surprise kejahatan. Hati-hati. Kadang-kadang tadi cerita bab dakwah tadi kan, dia ada sentuh yang pasal orang ni kalau dia ambil maklumat-maklumat daripada internet tu, lepas tu dia sebar benda baik, dia sebarkan. Faham tak? Kadang tu dia tak bacakan pun kan, dia tak baca pun, dia tak amal pun, tapi dia sebar dengan niat nak menyebarkan perkara-perkara itu supaya orang dia berdosa masa tu. Sebab apa? Sebab patut engkau dapat, engkau dulu amal. Engkau dulu amalkan. Itu sebab ayat Quran kata atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau suruh orang buat baik, engkau lupa. Diri engkau lupa. Oi, satu dunia engkau sebarkan kertas tu. Tapi engkau tak ya tu, surprise ke akhirat nanti. Surprise. Na'udzubillah tuan-tuan. Kita tak perasan benda tu. Kita dapat, kita hantar. Kita dapat, kita hantar. Kita dapat, kita hantar. Dengan niat nak tu. Tapi rupanya kita menyuruh orang pada kebaikan, dalam satu masa kita tak buat. Kabura maqtan 'indallah. Maka itu satu kebencian dan kemurkaan besar di sisi Allah. Secara tak langsung kita faham. Hukum dia apa? Dosa besar, bukan dosa kecil. Sentuh perempuan tuan-tuan, saya nak bagi tahu hukum sentuh perempuan dengan sengaja dosa kecil lagi. Ni hukum benda main kat maya ni kita tak perasan dosa barangkali kalau kumpul 2-3 kertas, 2-3 memo yang kita kirim tu apa semua tu dah mungkin menyamai dosa zina. Wallahu a'lam. Sebab dia dosa besar. Dosa besar ni ada peringkat. Jadi jangan dosa kecil kalau kumpul jadi dosa besar kalau kumpul, wal'iyadu billah, dia boleh membawa kepada perkara-perkara yang tak elok, murtad dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi itu tuan-tuan, cuba jauhkanlah. Akhirnya saya nak umumkan sikit yang macam tadi Tuan Pengerusi dah umumkan, yang mana saya sedang membina pondok. Pondok ni nama dia Pondok Sahatul Asywaq. Saya keluarga saya dah ada pondok, Ustaz Zul di situ, dan kemudian Ustaz Fadil di Selangor. Walaupun Ustaz Zul di situ, tapi memang Ustaz Zul sendiri pun menggalakkan, dan saya sendiri pun melihat pada kebaikan membina tempat-tempat pusat pengajian, ataupun hatta pun tuan-tuan bina surau ataupun jadi cita-cita kita tuan-tuan, biar lebih banyak daripada tempat-tempat pusat pengajian ilmu ataupun surau dan masjid, banyak tempat-tempat macam ni lagi daripada orang yang menghuni di Melaka. Biar dia jadi macam kota tarim. 10 langkah masjid, 10 langkah masjid, 10 langkah masjid. Bahkan bukan masjid tu je adalah masjid, rumah mereka pun macam masjid punya pengajian. Sebab ulama mengatakan masjid surau kita ni
Kalau nak dibanding dengan rumah dia orang, 10 kali ganda rumah dia orang tu lebih baik daripada surau dan masjid kita. Kenapa? Sebab dia makmurkan sungguh. Tahajud tak tinggal. Hizib Quran lepas zuhur tak tinggal. Wirid tu tak apalah. Sebelum subuh, selepas subuh, kahfi tu tak ada apa dah. Memang biasa dah pada mulut dia orang. Ahzab dan sebagainya, dia orang baca wirid-wirid dan sebagainya. Jadi itu sebab dia kata 10 kali ganda. Faham? Yang kita kata dia menghina pula. Memang betul. I'mar, memakmurkan masjid dan surah dan rumah dia tu seperti kita memakmurkan masjid kita. Baik. Jadi kalau boleh kita banyakkan tempat-tempat macam ni, daripada banyak dari kedai-kedai toto dan sebagainya, faham tak? Ini kadang pejabat pos lagi banyak daripada apa? Pondok. Pondok dah ada kat Melaka banyak juga, alhamdulillah, dalam 20 lebih Ustaz dalam 20 lebih kita upkan lah, supaya orang kata itu mazhar dia. Bila mazhar dia baik, insya-Allah penghuni dia baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya nak kumpul ni, dia banyaklah dekat sini dia punya tu. Saya dalam fatrah menghimpunkan derma ni tempat dia uzur je. Itu sebab saya ingat nak guna saya punya kekuatan dulu apa semua, tapi dah tak mampu. Saya minta bantuan daripada tuan-tuan pula untuk membantu ni. Nampak ni? Nampak ke tak tuan-tuan? Yang buat tak nampak tak? Nampak yang ini belakang dia guna batu lama. Dia lama sebenarnya, rumah lama, tapi dah hancurkan. Yang boleh guna kita guna balik. Ni bahagian dalam dia. Saya buat partition ada 2. Satu tempat belajar, satu lagi tempat pelajar duduk. Pelajar pun kita akan ambil dalam 10 orang je yang duduk. Yang datang majlis taklim tu ramailah. Jadi nak buat pembangunan ni apa semua ada dalam, dah tak banyak dah. Dulu hari tu 27,000, sekarang ni dah tinggal dalam 18 ataupun 17,000. Kalau boleh tuan-tuan maksudnya membantu, sebab kita kongsi rahmat dia tu bersama dekat negeri Melaka ni. Saya memang mengharap sangat. Sebenarnya orang-orang macam tuan-tuan ni lah yang membantu banyaknya terbina surau, masjid ataupun pondok-pondok yang kurang rasmi macam tu. Sebenarnya faham tak ni? Jadi benda-benda macam ni sebenarnya tuan-tuan, setiap nilai yang tuan-tuan berikan tu, saya bukan nak promote ni tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan tahu, kalau tuan nak bagi, tuan tahu apa yang tuan bagi ni. Setiap nilai yang masuk dekat dalam kantong dan membantu pondok ataupun surau ataupun apa-apa, itu akan menghapuskan dosa kita. Lebih banyak nilai dia, lebih banyak dosa dia yang terhapus. Setiap nilai yang kita masukkan dekat dalam bantuan dan sebagainya, maka itu akan mencipta seorang yang akan menjadi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Tuan-tuan kalau berikan, misal saya nak kata tempat pusat pengajian satu, bukan tuan-tuan membantu saya je seorang-seorang tiba-tiba jadi syafaat tuan. Tidak. Di akhirat nanti bukan saya, itu pun insya-Allah lah kalau Allah SWT terima amalan kita. Amin. Bahkan seluruh orang yang duduk dekat situ, dan begitu juga orang yang bertandang, singgah sekejap dan sebagainya, semua yang mengambil manfaat daripada tempat pusat pengajian surau dan masjid kita akan mendapat syafaat daripada dia di akhirat nanti. Tuan-tuan, syafaat ni bukan pada orang yang buat dosa je. Orang yang kaya pun, dia lambat masuk syurga, dia punya tekanan dia tu macam dia dah rasa dalam neraka. Masa itulah orang-orang miskin yang dalam kesulitan kat dunia ni, yang dia bantu ketika tu akan tunjukkan muka dan tarik tangan dia masuk syurga bersama. Orang yang paling pantas masuk syurga di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang dalam keadaan susah dan kesukaran di atas dunia. Senang kata, orang kesuli. Dan mereka ini akan memimpin siapa? Memimpin orang-orang yang bantu mereka. Dan mereka akan menjadi syafaat kepada orang-orang macam tu. Tuan-tuan, saya harap sangat saya buat tempat ni pun bukan jadi rumah saya. Kita nak jadikan rumah orang talibul ilm. Saya memang dah rancang, insya-Allah sampai satu masa nanti, kalau sampai satu kitab, dengar sikit tuan-tuan, ini misi ni. Sampai sebahagian kitab, saya akan pecahkan 10 orang ni. Tengoklah ada berapa orang. Mungkin tak sampai 10 orang kot. Saya akan pecahkan. Kita akan buat minggu tafakuh ataupun bulan tafakuh. 10 orang ni Sabtu Ahad
kita akan pecahkan. Yang ni pergi kat surau ni, yang ini pergi kat surau ni, yang ni pergi kat surau ni. Dia buat daurah berkelompok, satu Melaka. Itu yang diamalkan di Darul Mustafa di Yaman tu. Di Yaman. Tapi saya kena hantar 2 bulan. Yang ni kita buat hantar 2 hari je lah. Sebab kita bekerja. Macam tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat bantu. Kalau tidak di sini pun boleh bank in ataupun follow up lah. Kalau pun sampai satu masa nak bagi derma ke ataupun makan ke apa ke dan sebagainya, kami alu-alukan tuan-tuan. Saya tak banyak mengajar apa semua dekat Selangor dan sebagainya. Memang saya mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada tuan-tuan dekat sini. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan boleh bantu dan sebagainya, bantulah seikhlas mungkin dan semampu mungkin. Wallahu a'lam. Fatihah bil qabul wa tamam kullu sulwa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kertas ni, bang, saya tinggalkan letak tampal mana-mana kot ada orang nak tengok betul ke ni apa semua misi dia dan sebagainya. Tak betul. Tak, saya sign. Tak sign. Wallahu a'lam.